Oh, itu enactment itu ialah kenaikan allowance anggota-anggota dewan, iaitulah daripada speaker, timbalan speaker, menteri besar, timbalan menteri besar, esko, adun, setiausaha politik dan juga timbalan adun, timbalan esko, timbalan speaker dan timbalan esko. Kenaikan ini ialah untuk diselaraskan dengan kenaikan di seluruh negara, yang bermula dengan kenaikan allowance ahli-ahli parlimen baru-baru ini. Sombong amat. Kali ini Toba TV channel menghala pandangan ke Kelantan pula rata-rata rakyat Kelantan tidak bersetuju akan kenaikan gaji adun-adun mereka. Ini karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ketika rakyat susah makan, adun-adun pula hendak naikkan gaji. Ayuh kita dengar ulasan-ulasan dari Mak Cik Tiah Kau dan beberapa orang mengulas. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi, ngopi. Menggunakan alasan kerana COVID-19, semua esko dan wakil rakyat di Kelantan bakal menikmati kenaikan gaji pokok. Ia selaras rang Undang-Undang RUU Saraan Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Negeri Pindaan 2020 yang diluluskan siang tadi. Datuk Muhammad Amar berkata demikian ketika membentangkan RUU itu pada persidangan DUN Kelantan di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Menurut Datuk Muhammad Amar, pihaknya berharap pindaan itu akan mendorong anggota pentadbiran dan ahli Dewan Undangan Negeri untuk bekerja lebih gigih. RUU itu diluluskan dengan sebulat suara dan jika berdasarkan laporan media sebelum ini, jumlah kenaikan dijangka antara RM3,000 hingga RM5,000. Timbalan Menteri Besar mencadangkan Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan akan mendapat kenaikan gaji sehingga RM5,000. Banyak tu ya. Jadi alasannya kerana lama Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak mendapat kenaikan gaji seperti mana di negeri-negeri lain. Bagi pandangan amba secara peribadi, sebagai rakyat Kelantan melihat kepada situasi law ni, tidak patut lagi kerajaan, mana-mana kerajaan negeri ataupun persekutuan bercakap perihal gaji wakil rakyat. Kerana law ni kalau kita buat perbandingan antara gaji wakil rakyat dengan rakyat biasa, mungkin ada perbezaan-perbezaan tertentu. Tapi learning, kalau kita kecek pasal gaji, di saat rakyat tidak bergaji, rakyat tak ada kerja, rakyat ikat perut, merana diri, autoriti duk minta bantuan dan sebagainya. Tetapi dalam kesempitan hidup seperti ini, wakil rakyat yang sepatutnya memperjuangkan nasib rakyat, cuba untuk menangguk di air yang keruh. Cuba ambil kesempatan atas kesempitan. Jadi pada pandangan peribadi, tak patutlah kita nak cerita pasal gaji. Kerana ia sedikit sebanyak akan menyinggung perasaan rakyat-rakyat. Kalau rakyat tidak bergaji, apa wakil rakyat nak minta naik gaji? Kalau nak minta naik gaji pun bukan sekarang, bukan lah ni. Kalau kita nak kecek pasal-pasal benda sensitif ni, mungkin kita kena cari masa yang sesuai. Law ni tidak sesuai bagi hamba. Nak kecek pasal beli kereta baru, kecek pasal nak naik gaji, nak naik allowance dan sebagainya. Sebaliknya kita kena fokus kepada rakyat. Kalau nak naik gaji pun kita kena buat pertimbangan ataupun timbang tara antara pendapatan negeri, pendapatan rakyat dengan pendapatan wakil rakyat. Kalau nampak jurang itu terlalu besar, tak payahlah naik gaji. Bagi hamba sendiri tak nampak lagi dia tengok wakil rakyat kita ni ikat perut semata-mata kerana tak cukup gaji. Hamba tak tengok lagi wakil rakyat kita ni kena berjimat-cimat kerana gaji bagi wakil rakyat tu tak cukup. Hamba tak ada tengok lagi. Kalau gaji tengok ataupun tuan-tuan pernah tengok, tolong maklumkan kepada hamba. Kerana wakil rakyat ni dia disajikan dengan banyak kelebihan-kelebihan. Makan terkadang-kadang pun tak kena bayar, boleh claim. Dan macam-macam lah pergerakan ditanggung, kereta minyak ditanggung. Jadi tidak patutlah kalau kita nak kecek pasal naik gaji pada musim sekarang. Jadi hamba sangat-sangat berharap kepada semua lah wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin kita, tak kira lah sama ada Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Rakyat, supaya menjaga untuk membuat sebarang kecantikan, terutamanya melibatkan media. Janganlah kita menyebabkan
ramai yang tersinggung, ramai yang terasa dengan kenyataan-kenyataan kita. Walaupun ada dakwaan yang menyatakan bahawasanya media-media ni pandai spin, buat kenyataan yang tidak silari dengan apa yang diperkatakan oleh wakil rakyat. Tapi sebagai wakil rakyat kita kena bijak lah, bijak untuk membuat sebarang kenyataan supaya kenyataan kita tidak dispin, tidak diputar belik dan sebagainya. Janganlah sia ke rakyat lah ni hok tak ada gaji, hok tidak ada pendapatan. Kerana tugas wakil rakyat adalah untuk memperhambakan diri dia, tidak lain tidak bukan untuk rakyat jelata. Kalau wakil rakyat berjuang untuk dirinya sendiri tanpa melihat perjuangan yang sebenar iaitu kepada rakyat, jadi rakyat akan muak, rakyat akan benci. Dan ia akan mencemarkan nama parti, dia akan mencemarkan nama kerajaan itu sendiri, dan sudah pasti akan mencemarkan nama negeri kita sendiri. Jadi minta maaf lah sama tegur ni, kerana paksa kena tegur, nak pergi jumpa pun tak boleh kerana kita duduk jauh. Jadi untuk wakil-wakil rakyat terutamanya negeri Kelantan, kita jaga percakapan kita jaga sebarang kenyataan kita, dan yang paling penting jagalah kebajikan rakyat yang paling utama. Isu kenaikan kau, nak beli kereta baru kau, kita bicara lepas ni, kita bicara lepas ni, kita cadang lepas ni. Selesai dulu masalah yang besar melanda negara kita iaitu COVID-19. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum adik kakak sayang Kiyah belakang. Weh lah. Kiyah nak tanya ni. Kiyah ada terbaca lah. Kiyah tak tahulah cerita Yola kau, cerita Dok kau, gosip liar kau, gosip jinak. Kiyah tak tahu. Tapi Kiyah dengar cerita lah dia. Cukai pitu di Kelantan naik dekat 100%. Jolo kau. Musim-musim COVID ni orang pakat nak tolong rakyat, nak bantu rakyat, nak turun cukai. Tak guano kerajaan Serambi Mekah naik cukai dekat 100%. Ada penjelasan tak? Manalah tahu Kiyah ni serba bodoh, tak tahu. Orang tanah-tanah rumah-rumah tangga tak ada di Kelantan. Kiyah duk kau lupa lama dah. Tapi gak Kiyah tiap-tiap kali pilihan raya gak balik Kelantan sama pakar Barisan Nasional lah. Tapi gak sebab nak ubah hidup rakyat Kelantan. Tapi gak posek demo nak juga kopah tu gak, nak juga kopah tu gak. Gini lah, kalau lah jolo dok, Kiyah tahu orang Kelantan ni ramah hak kaya. Kaya ni kaya berdoa, hak biasa tu tak sedut cerita, hak susah pun ramah juga. Nayolah ke rakyatnya duk buat lagu tu dok. Pasal set demo pula baru ni duk beli Mercedes baru, takkan nak beli Mercedes pula. Nya marah kau rela. Dok, lepas tu lagi. Katanya dok, Jalan Seri Cemerlang tu, asal tepat istana Seri Cemerlang tu, dok tukar jadi nama Haji Cheng Ho. Cheng Ho mana ni? Cheng Ho Melaka ke? Dia pergi pakai Kelantan. Kiyah tak tahulah pula sejarah Kelantan tu dia. Tapi Kiyah tak tahulah, takut ni gosip-gosip liar semata-mata, gosip-gosip jinak semata-mata. Tapi kat kalau Yola lah adik kakak dia dah kerajaan kita pilih dok. Kerajaan kita pilih dulu, kerajaan pusat widah piti hai. Tak settle-settle juga. Kalau Yola kerajaan kita pilih, kita sayang, tegur lah. Jangan dok asal jadi, asal boleh, asal tak kebel, asal apa. Yola belaka, tak boleh lah lagu tu. Kalau kita sayang ke pemimpin kita macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya tengah duk kalut kebetulan saya tengah menyelia satu projek kajian berkaitan dengan pengurusan hal ehwal Parlimen dengan DUN. Ada 6 researcher lah bawah saya lah yang tengah buat benda ni. Tiba-tiba timbul pula pasal isu gaji naik di Kelantan. Sebenarnya kalau saya nak share sikit, saya sendiri pun tak pernah tahu berapa sebenarnya gaji ADUN dan juga EXCO di Kelantan. Bila viral ni barulah tahu rupanya berapa. Jadi bila saya tengok tu ADUN ni ADUN ni 8K. 8K ni bagi saya sebenarnya dia lebih rendah lah daripada, dia lebih kurang kalau kita kat DJ 52 lah kan. Kalau di Jabatan Kerajaan lebih kurang dengan jawatan saya semasa saya menjawat jawatan pensyarah semua ni lah, pensyarah muda lah 52. Saya tengok gaji tu lebih kurang tu. Kadang-kadang kita boleh lagi tinggi lah daripada dia. Dan ADUN ni memang kerja dia agak banyak lah. Saya pun baru tahu kan. Tapi saya tidaklah marah kepada orang yang nak komen. Sebab bagi saya pada zaman ni, zaman sekarang ni, rakyat ni memang dia daripada kaedah pemerintahan sekarang dipanggil down to top. Rakyat boleh bersuara. So kita raihlah yang rakyat bersuara. Dan dalam masa yang sama, saya sebagai wakil negeri Kelantan, maka saya akan dengar jugalah daripada pihak pentadbiran, reason dia dan sebagainya. Cuma sepaham saya lah, lama dah isu ni, dalam 3-4 tahun dah lah nak angkat gaji ni.
ni. Cuma Datuk MD mungkin dia ada perkiraan sendirilah. Tapi wallahu alam bisawab. Kita tunggulah. Tapi sebagai tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bersuara, tidak ada masalah. Okey, yang kedua, tiba-tiba viral pula satu slip gaji kan, yang menunjukkan saya tengok situ gaji bersil lebih 20 lebih lah. Ada satu gaji, satu elang. Mungkin ada dua perkara lah saya nak sentuh. Pertamanya, macam mana slip gaji yang kita pergi buat loan dan sebagainya ni boleh terlepas di awam. Hak ni memang saya fight betul-betul dalam Dewan. Ini Privacy Act ni. Saya lah, kalau saya sebagai penjawat awam, tiba-tiba gaji saya orang gunakan untuk benda lain, memang saya tak setuju. Wah, saya akan mark orang ni. Sebab saya selalu pesan bila nak buat loan, tolong tanda dan slip gaji saya ni hanya untuk bank ni saja. Kalau tiba-tiba guna untuk kad kredit ke apa, saya tak setujulah. Sebab mak saya pernah kena slip gaji tu digunakan untuk kad kredit. Lepas tu orang tua tak tahu apa-apa. So saya rasa ini Privacy Act lah. Sangat penting kita jaga benda ni deh. Yang kedua, saya baru tahu rupanya Esko ni gaji 10k. Kena tahu kalau adun macam saya, YB biasa ni yang bukan pentadbiran, bukan kabinet, kami hanya terima allowance. Jadi allowance ni untuk pengurusan don dan sebagainya lah. Tapi kalau gaji maknanya dia terlibat dengan kerja-kerja pentadbiran, dia terikat dengan masa, dia terikat dengan KPI, dia terikat dengan laporan. Gaji dia 10k. Bila saya tengok 10k ni untuk jaga Esko, bagi saya, kalau saya tak berani juga nak jadi Esko tu. Sebab agak kecil lah. Sebab 10k ni lebih baik lah kita kerja di luar. 10k ni bagi saya lebih rendah daripada 54 lah. Dan dia tidak ada kenaikan walaupun dia bertaraf gaji. Jadi saya rasa banyak benda lah kita kena lihat dalam aspek naik gaji ni. Tapi saya meraihkanlah komen-komen daripada semua. Tapi daripada perspektif saya, barulah saya tahu sebenarnya berapa gaji. Sebab kita orang PAS ni selalu kita tak bincang gaji. Dan ini adalah satu benda yang menarik lah untuk saya letak dalam kajian kami. Yang saya kata tadi ada 6 researcher berkaitan dengan pengurusan hak ehwal parlimen dan DUN. Okey, lepas ni kalau rasa nak entang lah. Kalau rasa nak komen lah. Kalau rasa nak sokong lah. Tapi that is the reality lah dalam sesuatu pemerintahan. Saya rasa gitulah kot komen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe